Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Ya tak? Ya? Ayat 86. Ayat 86. 124. Kaifa? Baik. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun illa allazina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Termasuk ayat yang ke-86 daripada surah Ali Imran. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, firman Allah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Betapa menghidayah Allah akan kaum yang jadi kafir mereka itu, kemudian daripada iman mereka itu kaum, dan naik saksi mereka itu bahawa Rasul Muhammad itu sebenar, dan datang akan mereka itu oleh beberapa kenyataan mukjizat atas benarnya Rasul, dan Allah Ta'ala tiada hidayah ya Allah akan kaum yang zalim dengan jadi kafir. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha. Bermula mereka itu, balasan mereka itu, bahawa atas mereka itu laknat Allah dan malaikat dan manusia sekalian, hal keadaannya kekal sekalian pada dalamnya neraka, dalam laknat ataupun dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Tiada diringan daripada mereka itu akan azab, dan tiada mereka itu dinanti. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, melainkan sekalian mereka yang taubat mereka itu dan beramal yang soleh-soleh. Fa innallaha ghafurur rahim, maka bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampuni lagi amat kasih sayang. Dan turun pula pada Yahudi, innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Bahawa segala orang yang kafir dengan Isa, kemudian dari iman mereka itu dengan Musa, kemudian bertambah mereka itu kufur dengan Muhammad itu, tiada diterima taubat mereka itu bila ghargharah, sampai nyawa dihukum atau mati kafir. Wa ulaika humud dallun, dan mereka itulah yang sesat sekalian mereka itu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim min ul ardi zahaba wa law iftada bih. Segala mereka yang kafir dan mati mereka itu kafir, maka tiada diterima dari seorang mereka itu penuh bumi emas
jika ditebus dengannya. Ulaika lahum azabun alim, bermula mereka itu, bagi mereka itu azab yang sangat sakit. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka itu seorang daripada pertolongan yang melepaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya seorang laki-laki daripada kaum Ansar, orang Madinah, masuk Islam, kemudian telah menjadi murtad. Kemudian dia menyesal di atas kelakuannya itu, maka dia mengutus seseorang kepada kaumnya untuk bertanya kepada Nabi SAW. Bila berjumpa dengan Nabi, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, halli min taubah, adakah bagi aku daripada taubat? Boleh taubat tak? Dulu masuk Islam, lepas tu murtad semula, boleh taubat tak ni? Maka turun ayat yang kita baca tadi, kaifa yahdillah qauman kafaru, sampai kepada fa innallaha ghafurur rahim. Turun ayat ni. Kemudian dia hantar balik kepada kaumnya dan dia masuk Islam. Masuk Islam semula lah. Begitu juga diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam musnadnya daripada Mujahid rahimahullahu ta'ala, kata Mujahid, telah datang Al-Haris bin Suwaid, maka masuk Islam di depan Nabi SAW. Kemudian pada hari yang lain, selang beberapa lama telah menjadi kafir semula, maka balik kepada kaumnya, maka turun ayat kaifa yahdillahu qauman kafaru, sampai kepada Ghafurur Rahim. Maka dibacakan atasnya akan ayat tadi. Maka berkata Al-Haris, iaitu yang masuk Islam kemudian kufur tadi, dia berkata apabila mendengar ayat ini, kamu demi Allah tidak aku ketahui daripada orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Rasulullah lebih benar daripada kamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu membenarkan akan 3 orang. Maka masuk Islam dia, dan kemudian daripada itu elok pula Islamnya itu. 2 cerita ni menunjukkan bahawasanya dosa yang paling besar dosa kafir, dosa murtad. Dosa yang paling besar pun, jikalau taubat kembali, maka diterima oleh Allah. Dosa syirik ni, dosa murtad. Sebab tu tak boleh putus asa kalau melakukan dosa-dosa yang tidak sampai kepada hak murtad. Oleh ni banyak putus asa lah, bukan kata dosa murtad. Cuma tak bergaul dengan orang surah yang tak ada rapang ramba, pok-pok mu je. Gilah, aku tak ada rapang dah nak dengar-dengar surah. Aku banyak lara dah. Gilah, pok-pok mu saja sudah. Putus asa. Benda cek putus asa, Allah Ta'ala pun tak beri rahmat. Dan inilah 2 ayat yang menjadi sebab bagi turunnya ayat yang kita baca tadi. Maksudnya ayat ini, betapa Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada satu kaum yang Yahudi dan Nasara, kaum ni yang mereka ini kufur kemudian daripada iman, dan kemudian daripada menjadi saksi atas kebenaran para rasul. Yahudi Nasara, Yahudi berapa kali kufur, bangkit Nabi kufur, bangkit Nabi kufur, atas seorang Nabi je berpuluh-puluh kali kufur, atas ikut Nabi Musa alaihissalam saja tak bangkit lagi Nabi lain. Daripada awal nak boleh kesudah tu berapa kali kufur, berapa kali kena turun api dari langit.
Pergi Mesir, kupuh di Mesir. Hamba di Firaun balik siapa di Palestin, kupuh lalu. Pas pada Jemberang Laut Merah, siapa biar batal, minta nak beli tokong lalu. Nah, tu pokok Yahudi. Baru selamat daripada tu. Kupuh dah pula. Nabi Musa tinggal pula setor pergi di munajat Bukit Tursina, kupuh pula, wak lembu pula. Tu atas seorang Nabi. Bangkit Nabi Isa ni pakat kepung ramai-ramai nak bunuh lah pula. Mereka yang menjadi saksi atas kebenaran para rasul, mereka melihat berbagai-bagai mukjizat, sama ada pada tangan para rasul ataupun mukjizat yang berupakan Alkitab. Kitab menceritakan, menunjukkan banyak mukjizat pada puak-puak ni. Nabi pula tunjuk macam-macam. Awak boleh belah laut, awak keluar air ikut mana batu, daripada padang pasir keluar air jadi macam sungai air. Ini nak menjinakkan hati Nabi SAW supaya tidaklah rasa kecewa daripada perkara-perkara yang berlaku yang berkait dengan penolakan iman, sama ada daripada awal ataupun kemudian daripada beriman. Jadi Nabi kerja lengah, letih. Takut Nabi ni rasa kecewa, rasa maknanya duka cita, Allah Ta'ala ceritalah. Rasa susah hati lah kalau golongan yang kufur kemudian daripada beriman. Tuhan tak beri hidayah kepada golongan ni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan memberi hidayah petunjuk, kerana mereka itulah golongan yang menzalimi diri mereka sendiri, kerana mereka telah pun mengenali, mengetahui akan yang hak, tahu kebenaran, kemudian menentang kebenaran. Batu benda benar tak boleh lawan. Jangan tengok orang lagi, tengok benar tu tidak. Jangan tengok orang, kadang-kadang kita jadi tak benar. Tengok kebenaran yang dibawa. Mak kita kalau tengok orang, kadang-kadang jadi anak beranak tu, bila anak beranak tak benar jadi benar, bila musuh kita benar jadi tak benar. Hak kita baloh lama dah, sakit hati lama dah, khabar benda betul tak akal. Pasal apa? Pasal musuh. Jangan buat macam gitu. Jadi macam kaum Yahudi, tahu kebenaran, lawan juga. Jangan lawan kebenaran. Maka balasan bagi orang yang kufur kemudian daripada beriman, pada terima Islam molek lawan Islam, pada beriman lawan pokok-pokok beriman.